Okay, hai korang. So, hari ini kita akan belajar topik statistik. Statistik. Okay, form 4 bab 7. Okay, statistik. Okay. So, topik ini ada dua subtopik sahaja. Yang pertama, sukatan kecenderungan memusak dan kedua ialah sukatan serakan. Okay, so awak dengar subtopik ni memang tak tahu dia apalah. So, untuk 7.1, sukatan kecenderungan memusak sebenarnya dia berkaitan dengan mode, mean dan median. Okey. So, kalau dalam AdMath, okey, apabila awak buat soalan statistik, awak kena berhati-hati kat dua bahagian. Yang pertama, satu ialah data tak terkumpul. Okey, yang kedua ialah data terkumpul. Okey, yang pertama ialah data tak terkumpul, yang kedua ialah data terkumpul. Okey. So, yang pertama, kalau mean untuk data tak terkumpul, okey, mean, okey, yang pertama mean. Okey, mean. So, untuk data tak terkumpul, mean sama dengan hasil tambah, okey, nilai data, semua nilai data dan bahagi dengan bilangannya. Okey, ini untuk mean data tak terkumpul. Okey, yang kedua, kalau untuk mode, untuk data tak terkumpul, kalau untuk mode, cari kekerapan tertinggi. Ini seperti biasalah macam matematik moden lah. Awak pernah belajar. Okay, so ini ialah kekerapan tertinggi. Okay, so kalau untuk median, kalau untuk median, contohnya ada 8 nombor. Okay, so saya gantikan X1, X2, X3, X4. Okay, 4 lah, 4. Okay, so contohnya ada 4. So, awak potong-potong. Yang tengah-tengah tinggal lagi 2. So, kalau untuk median ini, dia adalah X2 tambah X3 bahagi 2 untuk median lah. Kalau katakan untuk median, contohnya ada 3 nombor sahaja. X1, X2 dan X3. So, kalau ini, awak potong, tengah-tengah dia tinggal 1 sahaja. So, ini nilai median dia adalah X2. Okey? So, ini untuk data tak terkumpul. Okey? So, apa itu class mode? Class mode, okey, kalau dalam data terkumpul, dia akan ada satu panggil class mode. Okey, tadi apa definisi mode? Kalau mode ialah kekerapan tertinggi. Kelas mode bermaksud kalau dalam satu jadual, dia contohnya sini markah, sini kekerapan. So, sini markah 0 hingga 19. Katakan kekerapan dia paling tinggi lah 11. So, kelas mode dia adalah 0 hingga 19. Okey? Ini ialah kelas mode. Okey? Kalau untuk mode, untuk data terkumpul, awak kena lukis apa? Lukis histogram. Okey, histogram. Okey, contohnya macam ni lah. Okey, lebih kurang. So,
Kalau nak cari mod, awak ambil yang titik sini, sambung dengan titik kat sini. Satu pangkal lah kiranya. Okey. So kalau dalam graf, awak dapat ni kan? Nampak tak ada satu titik persilangan? So awak tarik ke bawah. Maaf Okey, awak tarik ke bawah. So awak nampak nilai ini adalah nilai untuk mod. Kena berhati-hati apabila dia nak kelas mod ataupun mod. Kalau kelas mod, ini ialah kelas mod. Kalau dia suruh cari mod, awak kena lukis histogram. Okey. So, yang seterusnya, yang data tak terkumpul lah. So, yang data terkumpul lah. Yang seterusnya, kita nak tengok pasal min. Okey, min Kalau min, perkara ketiga kan. Kalau min, untuk data tak terkumpul, formula min dia adalah jumlah hasil tambah ataupun jumlah kekerapan darab dengan titik tengah bahagi dengan jumlah kekerapan. Okey? So, ini ialah min. Maksudnya ada satu jadual. Okey, contohnya ada satu jadual. Okey. So, dia ada bagi kekerapan, ada bagi titik tengah, ataupun dia bagi sini selang kelas. Awak kena cari titik tengah sendiri. Macam mana nak cari titik tengah? Okey, contohnya 1 hingga 4. Okey, 1 hingga 4. So, selang titik tengah dia awak kena guna 1 tambah 4 bahagi dengan 2. So, titik tengah dia adalah 2.5. Lepas tu contohnya kekerapan dia adalah 2 lah. Okey, lepas tu 5 sampai 8. So, 5 sampai 8 nak cari titik tengah. 5 tambah 8 bahagi 2. So, 6.5. So, contohnya ini kekerapan dia 3. So, awak kena guna 2.5 darab dengan 2 tambah 6.5 darab dengan 3. So, bahagian bawah bahagi dengan 2 tambah 3 lah. Okey, ini just satu contoh untuk awak lebih faham lah. Okey, untuk perkara keempat ialah median. Okey, kalau median dalam data terkumpul, ada 2 cara untuk awak cari. Yang pertama, guna rumus. Yang kedua, guna OGIF. Okey, so biasanya kalau dalam SPM ini tak pernah lagi keluar suruh melukis OGIF dalam AdMath. Math memang biasa ada, tetapi AdMath dia tak ada. So, AdMath ini biasa-biasalah dia keluar, dia suruh tanpa melukis OGIF. So, awak kena tahu formula dia memang kat depan, muka surat depan, dia dah bagi kat bahagian rumus dah. Masalahnya, pelajar tidak tahu setiap pemboleh ubah ataupun setiap huruf mewakili maksud apa. Okey, so sekarang saya bagi rumus itu, ini tolonglah catat. Mana tahulah dia keluar. Okey. So, median sama dengan L tambah dalam kurungan 1/2N tolak F per Fn darab dengan C. Okey. So, sekarang saya guna pen lain Okey, yang pertama, L ni apa? L ni ialah okey, so saya sambung balik untuk yang tadi. Okey, median ada 2 cara untuk cari. Yang pertama dengan menggunakan rumus, yang kedua dengan menggunakan OGIF, dengan melukis OGIF lah. Okey, so yang pertama, untuk rumus ini saya sudah bagi. Okey, so apakah maksud untuk setiap huruf dalam rumus ini ataupun kita panggil pemboleh ubah? Okey, so yang pertama untuk huruf L besar ini ialah sempadan bawah kelas median.
Okey, sembadan bawah kelas median. Okey, lepas tu untuk N yang besar ni, N yang besar ni, ini apa? Ini jumlah kekerapan. Jumlah kekerapan. Okey, ini kalau boleh catatlah dalam nota awak. Sebab tak tahu kan, tiba-tiba dia tahun ini suruh tanpa melukis ogif ataupun dia suruh cari median. Okey, so yang F ini, F besar ini apa? Apa dia F besar? Kalau F kecil kita panggil kekerapan. Kalau F besar, kekerapan longgokan sebelum kelas median. Kekerapan longgokan sebelum kelas median. Okey. Lepas tu FM ini, okey, FM ini apa? FM ini ialah kekerapan kelas median. Okey. Lepas tu yang terakhir, yang C ini adalah saiz selang kelas. Okey, saiz selang kelas. Okey. So ini ialah maksud bagi setiap huruf ataupun pemboleh ubah dalam formula ini. Okey. So ini saya nak bagi satu contoh soalan lah. Okey. So ini saya guna satu jadual. So ini kalau nak guna formula ini, dia mesti bagi satu jadual lah. Okey. So jadual ini, okey, macam ni. Okey, so jadual ini yang atas adalah markah, yang bawah adalah kekerapan. Okey, tak cukup ruang, so saya tulis macam tu lah, kekerapan. Okey, so ini saya bagi situasi lah, contohnya lah kan. Okey, dalam satu keputusan peperiksaan setara ujian 1 program Mentor-Menti SPM 2020. Okey, pelajar yang mendapat markah 21 hingga 30 adalah 5 orang. 31 hingga 40 adalah 6 orang. 41 hingga 50 adalah 13 orang. 51 hingga 60 adalah 2 orang. Dan 61 hingga 70 adalah 10 orang. Ini sebagai contoh sahaja. Menti-menti jangan terasa. Okey. So, ini contoh dia. So, yang pertama, awak tengok balik formula ini, dia nak guna apa? Ada tak? Yang tak ada dalam jadual ini. Ada kan? Yang pertama, saya nak cari apa? Yang pertama, saya kena cari kekerapan longgokan. Kekerapan longgokan. Yang kedua, saya kena cari apa? Memang tak ada yang kedua lah. Saya kena cari kelas median sahaja. Kelas median kat mana? So, itu tak payah bina jadual lah. So, macam mana nak cari kelas median? Kelas median. Okey. Kalau nak cari kelas median, awak kena guna balik, ada dalam rumus ini tau. 1/2 darab dengan jumlah kekerapan. Dia kat sini. Maaf. Dia kat sini. Sama je.
1/2 darab dengan jumlah kegerapan. So, kita sekarang carilah jumlah kegerapan dia berapa. 5 tambah 6 tambah 13 tambah 2 tambah 10. So, 36. So, 1/2 darab dengan 36, awak akan dapat kelas median dia sama dengan 18. Okey, so 18. Awak carilah dia kat mana. Okey, 5 tambah 6, 11. So, kelas median dia kat 41 hingga 50. Ini ialah kelas median. Okey, so ini ialah kelas median. So, sekarang cari kegerapan longgokan lah. 5, lepas tu 11, lepas tu 24, lepas tu 26, lepas tu 36. Okey. So, yang pertama, kita gantikan balik jawapan dia ke dalam rumus. So, M sama dengan L. L dekat mana? Sempadan bawah kelas median. So, 40 tambah 41 bahagi 2. So, awak akan dapat 40.5. Sebentar. So, awak akan dapat 40.5 untuk nilai L. Lepas tu tambah 1/2 darab dengan N. Sudah dapat belum? Sudah dapat kat sini. 18. Okey, tolak dengan apa? Kegerapan longgokan sebelum kelas median. Ini kelas median kan? So, sebelum dia, kegerapan longgokan dia adalah 11. So, tolak dengan 11 bahagi dengan kegerapan semasa kelas median. Kegerapan dia adalah 13. Okey, so C, saiz selang kelas macam mana nak cari? Sebenarnya senang je. Awak ambil sempadan bawah, mana-mana dua yang berturutan. So, awak ambil 70 tolak 60. So, dia saiz selang kelas ni 70 tolak 60, awak dapatlah C ialah 10. Sama sahaja 61 tolak dengan 51 sama juga 10. So, okey, so tadi awak dapat ni. Okey, so awak guna 40.5. Awak tekan kalkulator sahaja. Tambah 18 tolak 11 bahagi 13 darab dengan 10. So, jawapan awak M sama dengan 45.88. Okey, so kalau awak dapat jawapan ini, sebenarnya awak boleh check balik tau. Tadi apa? Kelas median dia kat mana? 41 sampai 50 kan? So, nilai M ini mesti di antara julat ini, 41 hingga 50 lah. So, kalau dia melebihi ke, kurang daripada julat ini ke, semua ini mungkin awak sudah salah lah. Okey. So, ini ialah untuk median. Okey. So, hari ini saya sebenarnya nak habiskan untuk sukatan kecenderungan memusak sahaja. Okey. So, ada satu lagi perkara terakhir. Okey. Kalau untuk mean, mode, median, sebenarnya dia tak ada apa-apa yang perlu awak risau lah. Tetapi untuk sukatan serakan, awak kena berhati-hatilah. Okey. So, ini saya pun risau akan keluar pada SPM 2020. So, saya akan terangkan satu by satu lah. Okey. So, ini dia panggil kesan terhadap sukatan kecenderungan memusak. Okey, so awak kena tahu. Okey, so ini saya melukis jadual sahajalah. Kalau ikut dulu, saya pun melukis jadual sahaja. Okey, so maaf. Okey. Okey, so saya akan pecah kepada 5 kolom. Okey, lepas tu mean, mode, median. Okey, so yang pertama, ini saya tulis operasi. Operasi. Yang bawah dia adalah sukatan kecenderungan memusak. Okey.
So ini yang pertama mean, yang kedua mode, yang ketiga median. Okey. Lepas tu operasi dia tambah, tolak, darab, bahagi. Okey. So awak kena ingat, kalau untuk sukatan kecenderungan memusak, dia ada apa? Dia semua operasi boleh. So min tambah tolak darab bahagi semua boleh. Mod tambah tolak darab bahagi semua boleh. Median pun sama, tambah tolak darab bahagi semua pun boleh. Ini saya sahaja bagi tahulah untuk min, mod, median. Tetapi kalau nanti kita pergi kepada sukatan serakan, julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai, empat benda ini dia hanya boleh operasi darab dan bahagi sahaja. Okey, so ini nanti saya terangkan untuk sukatan serakan lah. Sekarang saya terangkan untuk sukatan kecenderungan memusak dulu. Soalan dia macam ini. Yang first, dia akan bagi awak, contohnya min asal dia adalah 20. Lepas tu median asal dia adalah 34. Contoh sahajalah, mod dia adalah 50. Contohnya sahaja. So dia kata set data itu dia ditambah 2 and then kemudian didarab 4. Okey. So awak kena ikut operasi dia lah, ditambah 2 kemudian didarab 4. So untuk awak cari min baru, okey, min baru. So untuk yang tadi 20, dia ditambah 2 kemudian didarab 4. So awak cari min baru lah. 22 darab 4. So awak dapat min baru ialah 88 lah. Yang kedua, median baru, dia sama dengan, okey, median 34 tambah 2 darab 4. So yang seperti biasa sahaja, tekan kalkulator dapat jawapan. So mod pun sama, mod 50 tambah 2 darab dengan 4. Okey, lepas tu dapat jawapan akhir. So ini memang senang. So saya tak harap pun ada sesiapa yang hilang markah dalam soalan ini kalau dia keluar SPM 2020. Apa yang perlu awak berhati-hati ialah apabila soalan dia dicampur dengan julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai. Sebab kalau dia tak kalau contohnya soalan A dia minta min baru, soalan B dia minta sisihan piawai baru, yang tambah 2 ini kat sisihan piawai baru tak ada apa-apa kesan. Dia hanya ada kesan kat darab 4. Okey, so ini saya just bagi awak tahu sebelum masuk subtopik untuk sukatan serakan. Okey, so itu sahaja 3 video untuk hari ini untuk sukatan kecenderungan memusak. Semoga bermanfaat. Okey, bye-bye.